Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Pertamanya saya minta maaf kerana saya agak terlewat. Kebetulan kita pun Isyak agak lewat kan. Jadi mungkin pada bulan yang depan kita tengok kalau Isyak lewat kita mula 9.30 kot, akan lebih selesa sikit. Dan saya pun lewat sebab Isyak lewat dan sebab aksiden kemalangan sikit. Jadi kaki pun tak apa nak elok ni. Tapi tak adalah serius, sikit kan. Baik, kita masuk kepada hadis yang kita bincang gharib kan bulan lepas. Ingat? Gharib kan? Okey. Baik. Dia kata Ibn Hajar, al-gharib wa kulluha siwa al-awwal ahad. Maka sebelum ni kita dah bincang hadis khabar pada Ibn Hajar dia bahagi pada dua, mutawatir dan juga disebut, dia kata mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Dia kata kesemuanya kecuali yang nombor satu, kecuali yang mutawatir itu ahad. Maksudnya hadis ahad terbahagi pada tiga lah, iaitu masyhur, aziz dan juga gharib. Baik. Kemudian dia kata wa fihal maqbul wal mardud. Hadis yang ahad ini ada yang maqbul dan ada yang mardud. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Maksud dia, hadis mutawatir semuanya diterima. Hadis ahad sebahagiannya diterima dan sebahagiannya ditolak. Litawaqqufil istidlali biha 'alal bahthi an ahwali ruwatiha dunal awwal. Kenapa sebahagiannya diterima dan sebahagiannya ditolak? Kerana kita perlu mengkaji tentang keadaan perawinya. Dunal awal. Mutawatir tak payah bincang perawi. Bila hadis dah sampai tahap mutawatir, kita tak payah semak dah perawinya siqah ke tak siqah, dabit ke tak dabit, tak perlu. Kerana terlalu ramai yang bawa cerita tu, maka menjadikan kita tak perlulah duk bincang panjang. Tapi sebelum kita teruskan, saya ingat saya dapat berita yang buku kita ni telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Siapa tahu? Ada kan? Kat mana boleh dapat? Pustaka mana? Pustaka Ilmu Salaf. Nanti sahabat-sahabat kalau ada yang berkesempatan nak ada kitab, boleh tengok lah. Kan? Lebih mudah untuk kita buat catatan. Minta ke depan sikit, bagi ruang pada kawan-kawan kita yang lain nak masuk. Baik. Maka dia kata, pasal apa sebahagiannya diterima dan sebahagian ditolak? Kerana kita perlu melihat kepada keadaan perawi.
keadaan perawi yang meriwayatkan hadis ahad ini, sebahagiannya ada yang okey dan sebahagian tak okey. Kalau perawinya okey, maka riwayatnya makbul, riwayatnya diterima. Kalau perawinya tak okey, maka riwayatnya tertolak. Maka dia kata dunal awal, bukan yang awal. Yang mutawatir tak perlu semak perawi. Kalau kita dah tahu hadis itu bertaraf mutawatir, tak payah pergi semak, buat penat aja, kerana memang hadis itu dah dianggap sebagai sahih, bahkan tahap sahih paling tinggi lah. Baik. Wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-'ilm an-nadhari bil qara'in 'ala al-mukhtar. Dia kata hadis ahad mungkin memberikan khabar yang ilmu, memberi kabar yang yakin, memberi maklumat yang diyakini pasti 100% betul, tetapi nazari, tetapi memerlukan kepada kajian dan perbahasan. Dia boleh kan ni? Ni ilmu akal sikit. Sebab tu kita jangan inti sangat pakai akal, sebab ilmu hadis ni akal. Ilmu bila disebut dalam istilah agama, ilmu maksud dia 100% betul. Selain daripada ilmu, kita ada satu lagi kita panggil zannun ghalib. Mana tadi? Whiteboard? Orang belakang mana nampak? Dia orang tukar. Tak apa. Dia dalam perbahasan ilmu ni, sesuatu khabar bila dia bawa satu berita kepada kita, bila dia bawa satu berita kepada kita, kita nak tengok kekuatan berita yang dia bawa. Okey. Mana pen? Tak ada. Kita nak tengok kekuatan berita yang dia bawa. Ada kekuatan berita yang bertaraf tak boleh. Ada kekuatan berita yang bertaraf ilmu. Boleh faham tulisan ni? Jangan ni menang pertandingan kuat. Okey, ini nombor 1, al-ilmu. Kita ada taraf yang kedua, martabat yang kedua yang kita panggil sebagai adh-dhannul ghalib. Nampak? Kita ada nombor 3 yang kita panggil sebagai dhann. Dan kita ada nombor 4 kita panggil sebagai syak. Dan kita ada nombor 5 kita panggil al-waham. Ini martabat berita yang sampai dekat kita, kekuatan martabat dia. Satu orang bawa berita kat kita, bawa cerita, kita akan nilai kekuatan martabat berita yang dia bawa kat kita tu. Kalau lepas kita kaji, kita dapati berita dia tu betul, 100% betul, maka dia berada di peringkat yang pertama. Kalau kita semak-semak, kita tak yakin betul 100%, tapi kita kata kebarangkalian besar ia benar, kebarangkalian untuk silap masih ada tapi sikit, dan tidak ada bukti dia silap, maka kita kategorikan dia sebagai zan ghalib. Zan ghalib ni maksud sangkaan yang kuat. Kalau sangkaan tu tak kuat, maka kita panggil zan. Kalau syak, dia 50-50. Hadis dhaif ringan, dia termasuk di sini. Syak dhaif ringan 50-50. Nak kata daripada Nabi, tak ada bukti, tak kuat. Nak kata silap pun tak ada bukti. Maknanya nak kata bohong pun tak ada bukti.
perawi itu perawi dhaif, maka kebarangkalian silap besar. Tapi nak kata dia bohong, tak ada bukti, maka dia termasuk dalam syak. Satu lagi waham. Waham ni bawah lagi lah, bawah daripada syak lagi. Maksudnya kebarangkalian untuk silap tu besar. Okey, ilmu, bila kita kata dia yakin 100% betul, ilmu pula terbahagi kepada dua. Ada satu kita panggil ilmu jangan main. Ada satu jenis ilmu yang kita panggil ilmu daruri. Ilmu ni sama dengan qat'i ya. Biasa orang sebut qat'i maksudnya putus, tidak ada sangkaan, tidak ada sanksi. Ilmu ada dua jenis. Yang pertama kita panggil ilmu daruri. Ilmu daruri maksudnya semua orang tahu, semua orang boleh nilai, tak payah nak kaji, tak payah nak semak. Bila berita mutawatir tu datang, ramai yang bawa cerita, orang yang tak belajar ilmu hadis pun dia tahu, betul lah ni cerita ni. Itu maksud daruri, semua orang boleh tahu. Satu lagi dipanggil ilmu nazari. Ilmu nazari. Ilmu nazari dia betul 100%. Tapi macam mana dipastikan dia betul? Bukan semua orang boleh buat. Yang ni orang yang ada kepakaran saja yang boleh buat. Maka sebab itu Ibn Hajar kata khabar ahad dia tak sampai tahap mutawatir. Sebahagian daripada khabar ahad ini ada yang memberi berita yang bertaraf ilmu 100% betul, tetapi ilmu itu didapati melalui cara nazari, melalui cara penelitian, bil qara'in, dengan petunjuk. Contohnya hadis itu hadis ahad, tetapi hadis itu telah disepakati oleh seluruh muhaddisin mengatakan ia sahih. Walaupun dia ahad, maka kita kata oleh kerana ada qarinah, Bukhari riwayat, Muslim riwayat, dan tidak ada seorang pun muhaddisin yang kritik, maka kita kata hadis ini bertaraf ilmu, tetapi ilmunya didapati dengan cara nazari, dengan cara kita melakukan semakan. Maka sebab itu bila orang tanya dalam kuliah yang lepas, dia kata bolehkah hadis ahad digunakan dalam akidah? Boleh, kerana sebahagian daripada hadis ahad mempunyai taraf yang ilmu 100% betul, tetapi nazari. Mungkin hadis ahad itu mempunyai qarinah yang lain yang menguatkan dia. Sebagai contoh, hadis sahih yang ahad itu, dia sanad dia tu yang kita panggil sebagai silsilah zahabiyah, sanad emas, as-sahul asanid, sanad yang paling sahih. Macam sanad Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Bila mana-mana hadis yang sahih dengan sanad ini, Bukhari riwayat daripada Nafi', daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, sanad ni kita panggil sanad emas, kerana perawi dia semua hebat-hebat, siqah tahap tinggi, awsaqun nas, dan tidak ada orang kritik pun sanad itu ataupun matan itu. Maka kita kata ia hadis ahad, tetapi memberikan ilmu yang nazari 100% betul lah. Boleh? Baik. Alal mukhtar, dia kata alal mukhtar ni maksud dia mengikut pandangan yang terpilih. Kerana ada ulama' tak setuju lah, ada ulama' tetap tak setuju. Dia kata hadis ahad ni hanya zan ghalib saja. Tapi kalau zan ghalib boleh pakai hadis sahih, tapi dia tak ada qarinah yang menguatkan dia, kita kata dia sahih lah, tapi dia tak capai tahap ilmu. Tapi boleh pakai dalam hukum, tak jadi masalah. Kerana kalau tak boleh pakai, banyak hukum-hukum dunia ni akan tergendala. Dalam mahkamah, bila melibatkan kes jenayah, hakim kena cari saksi bila ada pendakwaan, betul? Saksi berapa orang? Selain daripada kes zina,
2 orang lah. Betul? Kes zina 4 orang lah. Selain daripada kes zina, 2 orang. 2 orang yang kita nak cari tu mesti saksi yang macam sifat dia perawi lah. Maksudnya dia mesti adil lah, dia mesti baik. Kalau saksi tu jenis bohong, tak boleh lah. Marah ni. Saksi tu mesti baik. Bila saksi 2 orang memberikan penyaksian, memberikan keterangan, mengatakan dia orang yang dituduh tu OKT, orang kena tuduh tu salah, yang dalam kandang orang kena tuduh tu dia kata salah, dua-dua kata memang saya nampak dia buat salah, dia mencuri contohnya kan, maka hakim boleh tak guna keterangan tu? Boleh, walaupun keterangan itu bertaraf zan. Zan maksud apa? Zan ghalib, bertaraf kepercayaan yang kuat. Belum 100% betul sebab 2 orang je. Kebarangkalian untuk mereka berbohong tu ada. Tapi oleh kerana kita syaratkan daripada awal dia mesti orang yang baik, maka kebarangkalian berbohong tu kita dah kurangkan. Tetapi kebarangkalian tu tetap tak ada, cuma dia sikit lah. Maka Islam benarkan kita berhukum. Bahkan bukan hanya Islam, Mahkamah Dunia hari ni benarkan dengan saksi. Maka sebab itu Islam mengatakan boleh pakai zan ghalib ni. Zan ghalib boleh pakai, zan tak boleh pakai. Nombor 3, martabat ketiga tak boleh pakai dalam hukum. Apatah lagi syak, tak boleh. Zan ghalib dan ilmu memang boleh pakai dalam hukum fiqh. Baik. Kemudian dia kata summal gharabah, kemudian gharib. Yang ni kita dah hurai dah dulu kan? Gharib mutlak, gharib nisbi kan? Saya dah hurai belum? Belum? Udah kan? Okey. Dia kata summal gharabah, adapun gharabah imma an takuna fi asli sanadi aw la. Dia kata adapun gharabah, hadis gharib, yang kita kata gharib ni ganjil. Keganjilan itu kadang-kadang berlaku pada asal sanad dan kadang-kadang berlaku pada tengah-tengah sanad. Kalau keganjilan itu berlaku pada awal sanad, kita panggil gharib mutlak. Maksud gharib mutlak apa? Asal sanad ni seorang je sahabat riwayat. Nabi sebut satu perkataan, yang dengar tu cuma seorang, maka dia namanya gharib mutlak. Antara hadis gharib mutlak ni hadis yang paling glamour lah, hadis Umar Ibn Al-Khattab, hadis innamal a'malu bin niyat, yang mana hadis ni tak ada sahabat lain riwayat, hanya Umar seorang je. Yang dengar daripada Nabi cuma Umar seorang sahaja. Maka kita namakan hadis ni gharib mutlak. Memang tak ada sanad lain dah untuk hadis ni. Hadis gharib nisbi, gharib nisbi adalah gharib dengan melihat kepada skop tertentu. Maksud dia, hadis tu dia tak gharib pada asal, dia ada ramai riwayat hadis tu, tetapi pada satu-satu jalan dia gharib. Macam mana pula tu? Gini, ada satu hadis yang Nabi SAW sebut, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a, atau kama qala. Orang Islam makan dengan 1 perut, orang kafir makan dengan 7 perut. Maksudnya orang mukmin ni dia makan tak banyak manalah, dia makan sikit je. Orang kafir ni kerana syurga ni jannah dia, dunia ni syurga dia, jannah dia, maka dia makan dia tak ingat lah. Okey. Hadis ini dia riwayat Ibnu Umar, dia riwayat Abu Hurairah, dan dia riwayat Abu Musa. Dia ada 3 jalur. Maka dia bukan gharib lah. Dia bukan gharib mutlak. Sebab tadi kita kata gharib mutlak ni kalau seorang je sahabat yang riwayat, kan? Yang ni dia ada 3 orang, maka dia bukan gharib mutlak. Tapi ulama kata dia gharib nisbi. Kenapa gharib nisbi?
Kerana sanad Ibn Umar okey, tak ada masalah. Sanad Abu Hurairah pun okey, tak ada masalah. Cuma sanad Abu Musa ni ada sedikit problem. Sebab apa? Sebab sanad Abu Musa ni dia cuma riwayat Abu Burdah. Yang riwayat daripada Abu Burdah ni tak ingat. Tak silap Abu Quraib. Dan riwayat daripada Abu Quraib adalah Abu Usamah. Maka berlaku bersendiri dalam riwayat tu. Maksudnya Abu Quraib bersendiri dalam meriwayatkan hadis tu daripada jalur Abu Musa al-Ash'ari. Nah, maka ulama kata jalan tu gharib kerana seorang aja yang riwayat daripada Abu Musa, hanya seorang perawi saja, iaitu Abu Burdah. Maka ada problem sanad tu. Dua lagi okey. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan, hadis tu tak gharib mutlak, tak gharib. Bila kita tengok pada jalan Abu Musa aja, kita tengok Abu Musa yang riwayat pada dia cuma satu orang anak murid saja, iaitu Abu Burdah. Maka sebab tu ulama kata hadis ni gharib, tapi gharib nisbi, iaitu gharib melihat kepada angle tertentu saja, melihat kepada sudut tertentu, iaitu sudut jalan Abu Musa al-Ash'ari. Okey, yang ni saya dah urai dah bulan lepas. Baik. Kemudian dia kata fal awwalu fardul mutlaq. Awal itu dia kata hadis fardul mutlaq iaitu gharib mutlaq. Kalau gharabah itu keganjilan itu berlaku pada asal sanad, pada permulaan sanad. Wasani al fardun nisbi. Yang kedua tu yang bukan berlaku pada asal sanad kita panggil fardun nisbi ataupun gharib nisbi. Sama. Wa yaqillu itlaqul fardiyah alai. Tapi kalau gharib nisbi jarang orang panggil fard. Biasanya kalau ulama sebut, kita jumpa dalam kitab hadis, ulama kata hadis ini fard, maksudnya gharib mutlak. Biasanya kalau gharib nisbi dia orang akan sebut gharib, hadza hadisun gharib min hazal wajh. Imam Tirmizi selalu sebut hadis ini gharib daripada jalur ini. So kita tahulah hadis ni gharib nisbi ya. Kalau kita baca kitab hadis, sebagai contoh kita baca kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, dia biasa sebut juga, dia kata hadisun gharib. Lepas dia riwayat dia kata hadisun gharib, hadis ini gharib. So kita nak tahu, kita nak faham, macam mana kita nak faham dia gharib mutlak ke gharib nisbi? Macam mana cara kita nak tahu? Kita kena takhrij. Kita kena semak hadis yang sama dalam kitab-kitab yang lain, baru kita boleh buat perbandingan sama ada dia gharib mutlak ataupun gharib nisbi. Nah, tak boleh nak buat keputusan lagi lah. Tu hadis lah. Bukan hanya boleh cedok kan. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan tengok satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Huwaini, seorang ulama Mesir, ulama hadis Mesir, masih hidup. Dia ada tulis satu kitab. Kitab dia membicarakan, antara yang dia sebut ialah dia membicarakan tentang penilaian yang dibuat oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam dia. Tabarani ni dia ada 3 kitab kan, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat dan Mu'jam Saghir. Dan keistimewaan kitab-kitab Tabarani, kalau berlaku tafarrud, kalau berlaku ada gharib dalam sanad dia, sama ada gharib mutlak ataupun gharib nisbi, biasanya Tabarani akan bagi tahu. Tabarani kata hadzal hadis lam yarwihi illa fulan. Hadis ini tidak diriwayatkan melainkan oleh fulan, dia kata. Hadis ini tidak diriwayatkan melainkan oleh Abu Hurairah, dia kata. Maka kita tahulah hadis itu gharib lah, gharib mutlak. Kita tahu. Tapi boleh ke kita pegang? Bila Tabrani kata macam tu, kita nak pegang boleh? Kalau kita tak ada kemampuan nak takhrij, boleh lah. Tapi Syekh Huwaini
Dia kaji balik. Banyak juga yang Imam Tabrani kata gharib mutlak, dia cari-cari sanad jumpa. Dia kata rahimakallah ya Tabrani, dia kata ayyuhat Tabrani, moga Allah merahmati kamu wahai At-Tabrani. Hadis ini tidak gharib mutlak kerana ada sanad lain untuk hadis. Tapi orang hadis dia tak adalah kata ini biadab dengan ulama. Dah. Dia tak katalah. Kerana At-Tabrani bercerita tentang ilmu yang ada pada zaman dia, yang mana sumber terhad kan zaman dia periwayatan hadis masih berlaku, kan? Jadi bila zaman kita banyak dapat akses kitab-kitab yang mana zaman dulu mungkin tak sampai kat Tabrani. Jadi apa masalahnya? Bukanlah dikira sebagai menghina dalam perbahasan ilmu, kan? Biasalah tak setuju. Kadang-kadang tak setuju je hina ulama. Bukan hina, hampa je rasa terhina, orang lain tak hina pun. Wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabt muttasili sanadi ghairi muallalin wala syadhin huwa sahihu li dzatih. Ini metod Ibn Hajar dalam Nukhbatul Fikar. Dia letak sanad, dia letak definisi dulu, baru dia letak nama. Biasanya kalau kita baca kitab lain, hadis sahih li zatih ialah sesuatu yang sekian. Tak, dia ni bagi definisi dulu. Hadis yang sanadnya bersambung dengan nukilan perawi yang adil, sempurna ingatannya, sempurna pemeliharaannya, tidak ada illah dan tidak ada keganjilan, ialah hadis sahih li zatih. Dia masuk pada satu lagi bab tadi yang kita bincang tadi, ataupun sebelum ni, daripada awal kuliah sampai akhir kuliah yang kita bincang ni, kita bincang pembahagian hadis berdasarkan kepada bilangan perawi yang memberi berita kat kita. Tuan, kita kena faham ni. Sekali tuan-tuan confuse, sebab ramai orang duk tanya saya, Ustaz tolong bagi saya penjelasan sikit, apa beza hadis mauquf dengan hadis sahih. Tolong bagi sikit. Soalan dia pun dah salah. Soalan macam tu salah, menunjukkan memang dia tak faham langsung. Kerana hadis mauquf tu pembahagian lain, hadis sahih pembahagian lain. Hadis kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian melihat kepada cara kita nak bahagi, kan? Dalam dewan ni, kalau kita nak bahagi orang yang ada dalam dewan ni, hadirin yang ada kepada jantina, maka kita boleh bahagi kepada dua lah. Dua ke tiga? Saudara, saudari dan saudara, kan? Saudara tak ada. Saudara dan saudari lah, kan? Dua bahagian. Hadirin yang sama, kita nak bahagi kepada ikut negeri, kita boleh bahagi kepada berapa bahagian juga? 14 bahagian lah. Ada daripada Perlihnya, daripada Kedah, daripada Perak. Jadi hadirin yang sama juga, tapi cara kita bahagi mempengaruhi bahagian-bahagian yang berbeza. Okey, kalau kita nak bahagi balik yang pakai cermata dengan tak pakai cermata, terbagi pada dua lah, yang pakai dengan tak pakai. Hadis pun begitu. Sebelum ni yang kita bincang, kita nak bahagi hadis melihat kepada bilangan sanad. Kita tak bincang lagi pasal status tak status ni, sahih ke tak sahih, tak mau tahu lagi. Kita nak bincang dari sudut bilangan sanad. Kalau bilangannya terlalu banyak, maka hadis tu mutawatir. Kalau bilangannya terhad, maka ia ahad. Tapi ahad ni ada beberapa jenis. Kalau 3 dan ke atas, aziz. Kalau masyhur. Kalau 2, aziz. Kalau 1, gharib. Yang mana hadis ahad ada yang diterima dan ada yang ditolak. Baru masuk, kita sekarang ni nak masuk kepada pembahagian baru, iaitu melihat kepada status dia. Berita yang sampai kat kita, kita tak nak tengok berapa bilangan sanad, kita nak tengok dari segi status, sahih ataupun tidak. So dia boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian.
Yang pertama dia kata sahih li zatih. Sahih li zatih ialah hadis sahih dengan diri dia sendiri. Maksudnya hadis tu sendiri telah mencukupi syarat hadis sahih yang 5. Apa syarat hadis sahih? Dia sebut mattasala sanaduhu, sanad yang bersambung. Apa maksud sanad bersambung? Sanad bersambung ialah setiap orang mengambil hadis daripada guru dia. Dia bertemu dengan orang yang sebut hadis tu, dan masa dia nak sampaikan pada orang lain, dia tak skip perawi. Dia bagi tahu sumber yang dia dapat, yang mana sumber tu memang dia ambil secara langsung. Dalam ilmu sejarah, benda ni kita panggil sebagai syahidul ayan. Dalam ilmu sejarah kita panggil sebagai syahidul ayan. Maksud dia mesti menyaksikan sendiri, dia mesti dengar sendiri. Dia tak boleh main dengar cakap orang, lepas tu dia tak tanya, dia tak tahu sumber pada mana. Biasa kalau kita nak pastikan kepastian berita kan, kita akan tanya, daripada mana hang tahu cerita ni? Ada orang cakap, siapa orang tu? Itu proses nak mengetahui sumber. Sebenarnya kita buat, nak menilai kesahihan berita, kita akan tanya step yang pertama, daripada mana hang tahu benda ni? Kerana kita nak tahu sumber. Jadi nak tahu sumber tu, dia kena nyatakan sanad. Sebab itu ulama hadis kata laulal isnad laqala man syaa ma syaa, kata Ibnul Mubarak. Kalau taklah kerana sanad, semua orang boleh bercakap dalam agama ni apa yang dia suka. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, al-isnad silahul mu'min, fa bi ghairil isnad bi ayyi syai'in yuqatil, laulal isnad bi ayyi syai'in yuqatil. Sanad ini adalah senjata orang beriman. Kalau tak kerana sanad, dia nak pergi perang dengan apa? Sebab dia nak riwayat sesuatu dalam agama ni, perlu ada alat, perlu ada, macam orang nak pergi belajar, dia mesti bawa pen dengan kertas kan? Bila dia tak bawa, macam mana nak belajar? Tu yang tanya tak reti. Tak, dia kata, Ustaz, kami datang ni berkat Azad kan? Kami jenis Imam Syafi'i mah kan? Tak apa, saya okey ya. Ha? Ada kan? Ada yang tulis dekat handphone kan? Ada yang tulis dekat atas lantai kan? Tak ada masalah. Ada yang kata, Ustaz, saya datang ni pun sibuk rahmat dah, Ustaz kan? Okey tuan-tuan, saya bukan jenis strict. Saya tak ada masalah kan? Yang penting tuan-tuan duduk dalam kelas, tuan-tuan duduk dalam pengajian saya, tuan-tuan selesa kan? Kita tak adalah macam terlalu nak rigid sangat. Sebab macam ada setengah guru yang dia sangat-sangat strict kan? Nak ubah tempat duduk pun tak boleh, kaki dah kebas, tak boleh ubah tempat duduk, dia ubah kaki je kan? Daripada bersila kepada belunjur, keluar dia kata kan? Tak, ada yang macam tu. Saya tak lah. Tuan-tuan nak duduk sila ke, nak duduk belunjur ke, nak baring pun okey kan? Cuma jaga-jagalah orang belakang, takut dia sakit hati kan tuan-tuan kan? Tapi saya okey, tak ada masalah ha? Jadi menyatakan sanad adalah proses pertama nak jadikan hadis tu sahih. Sebab apa kena letak sanad? Kerana dengan sanad itu kita akan tahu sumber. Okey. Sebab itu, kalau hadis tu diriwayatkan dan kita cuba cari sanad, tiba-tiba tak jumpa, maka kita kena kata hadis ini tidak ada asalnya. Okey? Orang bagi kat kita satu hadis, kita cari-cari dalam kitab hadis tak jumpa, maka kita kena cakap tidak diketahui asalnya ataupun tidak ada asalnya. Kalau ulama hadis besar dah kata tak ada asal, kita pastilah. Tapi kalau saya cari, saya tak jumpa ulama lain kata tak ada asal, saya akan kata saya tak jumpa asal ataupun tidak diketahui asal, maka kita tak boleh kata hadis tu sahih.
Selagi mana tak diberi sanad, tak boleh kata hadis sahih. Jangan terbalik. Dalam kuliah lepas kita bagi tahu kan, kita sekarang ni kita terbalik. Bila nak bagi tahu hadis dhaif, dia marah. Jangan suka-suka nak dhaifkan hadis. Tak, terbalik tu. Jangan suka-suka nak sahihkan hadis. Boleh faham? Kerana nak mensahihkan hadis satu benda yang sangat serius. Kerana bila kita kata ia sahih, maka ia sebahagian daripada agama. Berbanding kalau kita nak kata dia dhaif. Bila nak kata dia dhaif, kita nak nafikan dia pada agama. Kita nak mengubah asal, maka kena bawa bukti. Asalnya hadis tu tak sahih. Nak kata sahih, kena bawa bukti. Bukti yang pertama, bawa sanad. Tu yang pertama. Walaupun yang baca tu ulama hadis besar. Kalau dia tak bawa sanad lengkap, ulama tak terima. Siapa ulama hadis besar? Antaranya yang ulama tolak bila dia tak sebut sumber. Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, yang mana dia ni dianggap tonggak ilmu hadis, peluru orientalis yang mengkaji Islam. Selain daripada diorang tembak Abu Hurairah, diorang akan tembak Zuhri. Kerana diorang tahu bila diorang tembak Abu Hurairah, 2/3, hampir 2/3 hadis akan hilang. Kerana banyak hadis daripada Abu Hurairah. Selain daripada Abu Hurairah, dia pergi kepada Zuhri. Kerana dia tahu banyak hadis riwayat Zuhri. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, ketika mana dia perintahkan orang untuk kumpulkan riwayat secara rasmi peringkat negara, macam mushaf Quran zaman dia mula-mula suruh Abu Bakar bin Hazim. Tapi Abu Bakar bin Hazim meninggal dunia. Kerja itu disempurnakan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri. Maka Zuhri ni bukan kecil anak lah. Dia seorang ulama hadis yang besar. Walaupun dia ulama hadis besar, kalau Zuhri riwayat, Zuhri tak bagi tahu, dia terus skip perawi, dia tak bagi tahu nama sahabat, dia terus riwayat kat Nabi. Syarat pertama tak ada kan? Sanad hadis nak bagi sahih kena ada sanad bersambung. Dia tak sambungkan sanad tu, dia terus skip, dia jam terus ke Nabi, sedangkan dia bukan sahabat, dia tabi'in. Apa jadi hadis dia? Dhaif. Walaupun dia tu ulama hadis besar. Imam Syafi'i sebut, Al-Imam Syafi'i sebut, dia kata qalu inna nuhabi la uhabaina la habaina az-Zuhri. Orang-orang yang tidak memahami ilmu hadis mengatakan kami ulama-ulama hadis prejudis dan bias. Bias lah. Maksudnya orang yang dia suka dia akan kata hadis itu sahih. Orang yang dia tak suka tak sahih. Dengar apa Imam Syafi'i kata. Lau nuhabi la habaina az-Zuhri. Kalau kami ni bias, kami akan bias pada Zuhri. Kerana Zuhri orang kami. Tapi Zuhri pun kita tolak kalau dia tak nyatakan sanad. Banyak sanad-sanad yang tak bersambung, walaupun yang riwayat tu ulama besar, ulama tak terima. Hasan Basri, siapa tak kenal Hasan Basri? Al-Hasanul Basri, kalau dia riwayat tak sebut sanad penuh, ditolak. Jadi pasal apa ditolak? Kerana ulama-ulama hadis sangat detail dalam bab ni. Kerana Hasan Basri dengan Zuhri, dalam senarai tok guru dia, ada tok guru yang daif. Bila dia tak nyatakan sumber, kemungkinan untuk dia ambil daripada guru yang daif tu ada.
Maka bila ada kebarangkalian itu, riwayatnya tertolak, sehinggalah kita tahu siapa perantara itu. So bila Zuhri riwayat satu hadis, dia skip, terus bagi tahu kat Nabi. Apa tugas kita? Hadis ni zahirnya daif, so kita kena cari sanad yang sama, yang lain, dalam kitab yang lain, ada tak yang disambung? Kalau tak ada langsung, semua Zuhri skip, daif. Kalau ada yang lain, Zuhri bagi tahu, dalam riwayat yang lain Zuhri bagi tahu dia punya perantara tu, siapa antara dia dengan Nabi tu, dan perantara tu okey, baru kita kata sahih. Nampak? Dia tak kira kalau sanad terputus daripada awal, daripada tengah, daripada hujung, semua daif. Sehinggalah kita dapat buktikan siapa yang gugur daripada senarai sanad. Sebab tu dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang dipanggil sebagai muallaqat. Muallaqat Sahih Bukhari. Hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan biasa buka Sahih Bukhari? Tak biasa buka? Nanti tuan-tuan buka Sahih Bukhari. Buka Sahih Bukhari, tuan-tuan tengok, ada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ni yang Imam Bukhari letak tanpa sanad. Melainkan sanad dia terputus. Dia akan sebut sebahagian. Yang mana dalam Sahih Bukhari yang Imam Bukhari riwayat dengan sanad yang penuh, dia akan letak nombor tepi. Kalau kitab-kitab baru Sahih Bukhari ni, pencetak dia akan letak nombor. Bila letak nombor, maksud hadis tu Sahih Bukhari, sebab dia ada sanad penuh. Biasanya Imam Bukhari akan mulakan dengan haddathana, telah menceritakan hadis ini kepada kami. Maksudnya Imam Bukhari ambil hadis tu dengan sanad bersambung. Dia jumpa guru dia, guru dia jumpa guru dia, guru dia jumpa guru dia, sampai kepada Nabi. Baru sanad jadi sambung. Nah, tapi ada dalam Sahih Bukhari yang sanad tak bersambung. Kadang-kadang Imam Bukhari bawa, dia kata waqala Mu'az ataupun waqala Taus. Taus berkata, sedangkan Imam Bukhari dengan Taus tak pernah jumpa. So dia ada gap antara Imam Bukhari dengan Taus. Hadis ni dipanggil muallaqat. Hadis muallaq, hadis yang Imam Bukhari tak nyatakan sanad secara sambung, secara penuh. Ulama bincang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang jenis macam ni. Dan dia bukan Sahih Bukhari, cuma ulama kata kenapa Imam Bukhari letak, sedangkan tak semuanya sahih. Ada sebab-sebab dia lah. Nanti kita sampai bab Sahih Bukhari, kita akan bincang kenapa Imam Bukhari letak. Tapi nak ceritanya, walaupun yang letak tu Imam Bukhari, tetap ulama hadis kemudian nilai, kerana tidak ada yang maksum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan salah faham. Kan saya selalu sebut, Sahih Bukhari itu menjadi kitab paling sahih bukan sebab Bukhari tulis. Kalau sebab Bukhari tulis, Bukhari ada kitab lain. Dia ada Tarikh Kabir, dia ada Adab Mufrad, tapi tak diangkat macam Sahih Bukhari. Pasal apa dia jadi paling sahih? Sebab ulama datang kemudian, dia semak, dia tengok, dia setuju dengan apa yang Bukhari buat. Maka sebab itu Sahih Bukhari diangkat menjadi sahih yang, kitab sahih yang paling tinggi. Bukan sebab Bukhari semata-mata. Kalau Bukhari semata-mata, Adab Mufrad pun diangkat. Tak, bukan macam tu. Dalam Sahih Bukhari itu sendiri, setelah dia diangkat kitab yang paling sahih, hadis-hadis muallaq itu masih dipertikaikan kerana tak ada sanad. Sehingga Ibn Hajar tulis satu kitab khas, nama dia Taghliqut Ta'liq. Dia mentakhrij, dia cari balik hadis-hadis yang Bukhari masukkan dalam kitab sahih tanpa sanad, dia pergi cari sanad tu balik, lepas tu dia nilai. Dan tak semuanya sahih, ada yang daif. Tapi Imam Bukhari masukkan yang daif tu kerana ada sebab. Antaranya kerana nak menjadi dalil penyokong bagi riwayat, bagi masalah-masalah fiqh yang dia pilih. Ada hadis sahih, hadis daif dia masuk sebagai penyokong saja. Itu di antara metod Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis. Baik. Macam mana kita nak tahu sanad bersambung? Macam mana kita nak tahu sanad bersambung? Melalui tarikh. Tarikh lahir dengan tarikh wafat, antara guru dan juga murid.
Katalah saya riwayat daripada Ashraf, saya guna perkataan an. Ulama yang kemudian dia nak tahu Rozaimi pernah berjumpa tak dengan Ashraf, maka dia akan semak tarikh lahir. Tarikh lahir dan tarikh mati. Sebab itu kata Sauri, lamma istakhdamul kadhib ista'malna lahumut tarikh. Bila mana perawi-perawi menggunakan pembohongan untuk berbohong dalam hadis, kami menggunakan tarikh untuk membuktikan pembohongan mereka. Sebab itu Ibn Hibban kan, dia pernah jumpa satu orang perawi baca hadis dalam masjid. Disebut seorang tok guru, Khalid ibn Mi'dan. Lepas tu dia tanya, bila kau jumpa dia? Dia sebut satu tarikh. Aku jumpa dia dekat satu tempat kat Armenia tak silap, pada tahun sekian-sekian. Kadzabt, dia kata. Kadzabt, kau bohong. Kerana syekh tu mati 2 tahun sebelum tu. Ha? Kau bohong kerana syekh tu mati 2 tahun sebelum tu. Yang kau jumpa tu siapa? Kan dia, saka dia. Cik. Kalau yang tu saya tambahkan. Maksud dia orang ulama hadis dia guna tarikh sungguh. Sebab tu ulama hadis sebahagian dia kata, idza tahamtumu syekh fahasibuhu bisinnain. Bila kamu rasa macam syekh tu bohong, fahasibuhu bisinnain, kamu kena hitung dia dengan 2 tarikh. Tarikh perawi dengan tarikh dia. Maknanya pernah tak dia orang jumpa? Kalau tak mungkin berjumpa, maka dah tentulah bohong. Senang je dalam agama ni, antara nak cek pembohongan orang melalui tarikh. Contoh macam dia kata, Ibnul Jauzi anak murid kepada Ibn Taymiyah. Saya kata hadis itu telah dinilai palsu oleh Ibnul Jauzi. Jadi ada orang ambil pandangan saya ni, dia pergi tanya dekat seorang ustaz dalam kuliah. Lepas tu dia rakam jawapan tu dan dia bagi kat saya, ustaz tolong dengar ni. Jadi ustaz tu pun jawab. Bila orang tanya kat dia, dia kata, ustaz, ada ustaz lain kata hadis tu telah dihukum palsu oleh Ibnul Jauzi. Kisah Ukashah yang nak pukul Nabi tu, kita tahu kan memang hadis tu palsu. Tapi mungkin dia nak defend juga cerita tu. Dia sebutlah, dia kata hadis ni tuan-tuan ada dalam Sahih Muslim. Saya pun terkejut. Macam mana pula ada dalam Sahih Muslim? Sebab yang kata palsu tu Ibnul Jauzi, As-Suyuti. Takkan Suyuti tak habis khatam baca Sahih Muslim, kan? Jadi kalau ada dalam Sahih Muslim, tak adalah ulama kata palsu. Tapi ulama hadis kata palsu. Dia kata ada dalam Sahih Muslim. Status dia yang paling ringan, yang paling busuk-busuk pun hasan hadis ni. Dia sebutlah. Okey. Dan dia kata, tuan-tuan, yang kata palsu ni Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni siapa? Ibnul Jauzi ni, dia ni adalah tokoh Wahabi, anak murid pada Ibn Taymiyah. Orang yang tak belajar sejarah, dia mudahlah tertipu. Pertamanya, Ibnul Jauzi ni, dia bukan Salafi. Akidah dia bukan akidah Hanabilah, dia Asy'ariyah. Kok mana pula jadi tokoh Wahabi? Kita pun, iyalah, beza pendapat kan? Okey, satu. Yang kedua, Ibnul Jauzi meninggal bila? 597 kan? Ke 79? 597 tak silap. Kalau tak silap lah, 597 Hijrah. Maksud dia ulama kurun ke-6. Ibn Taymiyah 728, meninggal 728. Ulama kurun ke-8. Satu meninggal kurun ke-6, satu meninggal kurun ke-8. 200 tahun beza.
Macam mana Ibnul Jauzi boleh jadi anak murid Ibn Taimiyah? Jadi kita dengar, kita gelak, guling-guling gelak kan? Nak tipu pada-pada lah yuk kan. Rupanya dia terkeliru antara Ibnul Jauzi dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah betul lah, memang anak murid Ibn Taimiyah, tapi ini Ibnul Jauzi. Rupanya tuan-tuan, kadang-kadang bila kita berbahas, ada orang dia nak cuba ulas pandangan kita, tapi dia tak semak pun rujukan kita. Ni masalah, bahaya. Sebelum kita nak ulas mana-mana statement orang, pastikan kita semak dulu rujukan dia. Jangan ulas sebelum kita baca rujukannya dan kita faham apa yang dia maksudkan. Sangat bahaya bila kita nak ulas satu-satu statement, kita tak rujukan asal dia, rujukan asal orang yang kita nak ulas, dan kita salah faham maksud dia. Kan? Sangat bahaya. Kita menzalimi orang dan kita menipu masyarakat. Ini kira bahayalah, menipu. Baik. Maka itu cara ulama hadis nak semak sanad bersambung ataupun tidak, dengan tengok pada tarikh lah. Kalau kita nak cepat ataupun nak segera, kita boleh rujuk kepada pandangan ulama-ulama hadis, ulama-ulama jarh wa ta'dil. Yang tu clear. Macam Abu Ubaidah kan, dia tak pernah mendengar daripada Abdullah bin Mas'ud. Macam mana tahu tak pernah dengar? Kerana Daraqutni sebut dia tak pernah dengar daripada Ibn Mas'ud. Tu clear. Kita tahu tak pernah dengar. Kita terus buat keputusan. Abu Bishr contohnya tak pernah mendengar daripada Mujahid. Kira clear lah. Bila tak pernah mendengar, maka sanad tu terus daif. Sanad terus daif. Boleh? Itu di antara kaedah lah untuk kita nak tahu. Tapi kalau yang tak boleh berbahasa Arab tu payah sikit lah nak semak. Cuma lepas ni kalau tuan-tuan baca penilaian hadis, tuan-tuan akan terbayang lah bila saya tulis pasal takhrij hadis. Hadis ini daif kerana sanadnya terputus, kerana perawi yang bernama Abu Bishr tidak pernah mendengar daripada Mujahid. Jadi tuan-tuan tahulah, oh dia daif sebab syarat pertama tak cukup dah, iaitu sanad tak sambung. Kita belajar ilmu hadis ni bukan nak jadi muhaddis lagi, bukan nak jadi penilai hadis lagi, tak, tapi nak faham bahasa orang hadis. Kalau setakat belajar ilmu hadis, mustalah hadis, nukhbatul fikar ni, belum lagi boleh jadi penilai hadis. Tak boleh. Dia kena belajar banyak lagi ilmu. Dia kena belajar banyak lagi. Dia kena belajar jarh wa ta'dil, dia kena belajar ilalul hadis, banyak lagi dia kena belajar. Dia kena belajar takhrijul hadis, dia kena belajar manahijul muhaddisin, baru dia boleh menilai sanad. Kalau tak boleh. Tapi habis tu Ustaz, kalau tak boleh, buat apa kita datang ni? Nak bagi faham bahasa orang hadis, nak bagi faham bahasa orang hadis, dan nak suruh tuan-tuan mengiktiraf kepakaran orang yang ada ilmu dalam ini, dalam ilmu hadis ni, supaya bila orang takhrij hadis tu kita rasa, oh bukan kerja senang. Oh tuan-tuan, nak proses pertama ni, dan saya saya rasa tak sempat kita nak hurai 5 syarat. Kita tengok syarat yang pertama dulu ni. Nak tahu sanad tu bersambung ke tidak, kita bukan boleh buka satu kitab. Katalah dalam sanad, tadi saya buat takhrij pasal tafsir Hamka. Saya sekarang tengah buat takhrij hadis-hadis yang ada dalam tafsir Hamka. Saya jumpa satu hadis tu banyak sanad. Dalam banyak-banyak ada satu sanad, Hilyatul Awliya. Abu Nuaim sebut sanad dia daripada Umar bin Sa'id At-Tannuhi.
daripada Sa'id bin Abdul Aziz. Dia letak sanad daripada Makhul, panjang sanad. So saya semak, Umar bin Sa'id ni siapa? Kita pun cari dalam kitab, ramai Umar bin Sa'id. Saya jumpa dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal seorang, dan saya jumpa dalam kitab Tarikh Baghdad seorang, saya jumpa dalam Tarikh Dimashq seorang. Kalau kita apa tak biasa, kita akan kata, yang mana satu ni? Yang mana satu yang betul ni? Yang lagi penin, kalau seorang tu okey, seorang tak okey. Dua-dua namanya Umar bin Sa'id, tapi seorang siqah, seorang tak siqah. Penin. Kita nak menentukan salah seorang, macam mana cara dia? Kena tengok tok guru dia, Sa'id bin Abdul Aziz. Dalam sanad tu ada nama dia Sa'id bin Abdul Aziz sebagai guru kepada Umar bin Sa'id. Bila kita tengok Sa'id bin Abdul Aziz, ada seorang aja yang jadi anak murid dia, iaitu Umar bin Sa'id Asy-Syami Ad-Dimashqi, dan dia tidak siqah. Kata Daraqutni, dia meriwayatkan daripada Sa'id bin Abdul Aziz bawatil, hadis-hadis batil. So clear. Tapi kalau dalam sanad dia letak Muhammad, tak letak bin, letak nama tok guru Sufyan, macam kita cek Sufyan. Oh, Sufyan ni ada dua orang, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah. Tengok senarai anak murid Sufyan bin Ats-Tsauri, berlambak nama Muhammad anak murid. Tengok Sufyan bin Uyainah pun berlambak, kena cek seorang-seorang. Macam mana nak tahu? Kena tengok pula anak murid Muhammad tu siapa. Cek anak murid Muhammad, yang mana dalam senarai anak murid Muhammad, dalam anak murid Muhammad tu yang ada dalam sanad. Cek tengok anak murid Muhammad, dia kata dalam kitab hadis tidak terdapat perawi ini. Kita cek tak ada nama anak murid tu. So macam mana? Hadis ini terdapat perawi yang saya tidak jumpa biografinya, maka hadis ini menjadi dhaif kerana ada perawi yang tidak dikenali. Cek tengok ada, tapi ada 40 orang nama sama. Macam mana? Ini semua perlu masa. Sebab tu Al-Syekh Al-Albani diangkat menjadi muhaddisul asar, muhaddis zaman ini, bukan kerana orang lain tak ada hebat macam dia. Bahkan mungkin ada orang yang lebih hebat pada dia, dan banyak juga orang kritik pandangan dia, tapi orang tak lupa jasa dia, kerana dia dah buat satu benda yang orang lain susah nak buat. Kitab-kitab hadis utama akan dia nilai. Saya tanya guru saya, Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Syekh Shu'aib Al-Arnaut ni dia tak setuju dengan Albani dalam beberapa perkara. Pandangan Al-Albani dia tak apa setuju. Tapi saya tanya kat dia, saya kata macam mana Albani ni punya kerja? Banyak sangat dia takhrij ni. Dia kata kalau kau nak jadi macam Albani, kau masuk maktabah, library, lepas subuh kau keluar lepas isyak, baru boleh jadi Albani. Dahsyat. Kerana bukan sikit kerja dia, bukan sikit. Sumbangan dia pada hadis tu ada yang kita tak boleh nak nafi. Cuma ialah pandangan-pandangan dia tu kita boleh nilai semula lah. Tapi jasa dia jangan lupa adil dengan manusia. Kerana kita ni kalau buat kerja banyaklah silapnya. Itu biasalah, kan? Sebab tu supervisor saya pesan, jangan tulis panjang-panjang, banyak salah. Pendek-pendek cukup. Tesis kan, jangan tulis panjang-panjang, berjela-jela, banyak salah. Sikit hanya sekadar aja cukup. Contoh pun jangan banyak-banyak, satu je. Lepas tu yang lain semua tulis kat nota kaki. Siapa nak tambahan contoh, rujuk kepada Zadul Ma'ad.
Tak payah panjang-panjang. Ringkas. Tapi Albani dia kerja banyak. Tuan-tuan, kita ada tak banyak kesilapan dalam menilai hadis? Tak ada, sebab kita satu hadis pun tak pernah nilai. Kan? Sebab tak pernah buat satu pun tak adalah silap. Orang yang buat banyak, banyaklah silap. Nah, itu biasa. Apa ni kita kata adat dunia lah. Dari sudut dia tu tukang jam, apa hinanya tu tukang jam, dia cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal dengan tukang jam. Saya ingat, tak payahlah kita kata dia tukang jam. Tukang jam memang dia tukang jam, tapi kalau kita nak hina dia, tak perlu kot. Kerana Nabi Daud pun tukang besi. Kan? Nabi Daud tukang besi. Nabi Muhammad gembala kambing. Apa nak hina? Dia cari rezeki. Paling tidak dia tak jual agama untuk cari kepentingan apa ni dunia dah. Kan? Bagi yang faham kan? Okey? Jadi tak sempat agak kita nak habiskan apa? Kita tik syarat yang pertama dulu lah. Sanad yang bersambung. Jadi tuan-tuan pun dah faham Jadi bila sanad tu terputus, hadis tak boleh jadi sahih. Hadis tak boleh jadi sahih. Dan insya-Allah pada bulan yang akan datang kita akan rujuk, kita akan bincang semula, kita akan bincang balik syarat hadis sahih ni. Kita pergi yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima, insya-Allah jika ada kesempatan. Dan saya buka soal jawab kalau ada komentar ataupun kritikan kalau saya tersebut benda yang salah di mana-mana. Ya tak? Okey. Sanad ni dia ada ketika mana ulama nak menilai ataupun nak menjaga hadis daripada pembohongan. Sebab itu di zaman awal mereka kurang tekankan bab sanad ni. Macam sahabat, bila diriwayat pada sahabat yang lain, dia bagi tahu pada sahabat yang lain, dia tak bagi tahu sanad kerana zaman tu tak perlu. Sehinggalah bila berlakunya pembunuhan Osman, barulah disebut tentang sanad. Barulah ditekan. Bukan sebelum tu sanad tak ada. Ada. Tapi tidaklah begitu ditekan. Sehingga Muhammad bin Sirin kata, lam yakunin nas, innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah. Faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Manusia di zaman manusia dulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Sehinggalah apabila berlaku fitnah pembunuhan Osman. Bila Osman dibunuh, maka bergaduhlah orang-orang Islam, maka orang dah mula reka hadis kerana nak suruh orang sokong dia. Kan? Nak suruh sokong Ali, reka hadis puji Ali, kutuk Muawiyah. Kan? Nak suruh sokong Muawiyah, reka hadis puji Muawiyah, kutuk Ali. Ini orang jahil. Jadi barulah ulama bertanya tentang sanad. Faqalu sammu lana rijalakum. Maka mereka kata bila nak riwayat hadis, sammu lana rijalakum, namakan kepada kami rijal kamu, salasilah perawi kamu, fayunzar, dan dilihat. Jika dia ahli sunnah, diterima hadisnya. Kalau dia ahli bid'ah, ditolak hadisnya. Dan bila hadis telah dibukukan secara rasmi, maksudnya hadis telah dibukukan dengan sanad, macam adanya timbulnya Sahih Bukhari, timbulnya Sahih Muslim, ya, maka sanad tidak lagi bersambung, melainkan hanya untuk meneruskan tradisi ulama-ulama hadis yang terdahulu. Bila dah ditulis sanad, bila dah hadis dah ditulis dan dibukukan, maka pada masa tu sanad tidak lagi berfungsi seperti mana zaman periwayatan. Tetapi tradisi itu diteruskan sekadar untuk menghargai kerja ulama dulu, dan juga untuk mengatakan kita ni orang hadis ada sanad. Taklah bermakna bila ada sanad tu menjadi lebih faham daripada orang lain. Tak. Yang saya dah sanad. Saya dah sanad. Tapi saya ambil sanad, tak adalah rasa macam faham lebih daripada orang lain lepas ada sanad ni. Tak. Sama je. Cuma adalah sanad. Pasal apa ambil sanad? Kerana sekejap lagi kalau orang hentam aku, tanya aku tak ada sanad, aku cakap lah aku dah sanad. Habis tu kalau ada sanad, pasal apa tak riwayat? Rasa macam tak layak pun nak riwayat. Sebab kalau riwayat, saya tu dhaif dah, bagi kat tuan-tuan palsu terus hadis.
Kan? Gitu. Dia hanya meneruskan tradisi, tak ada fungsi dia. Kalau sanad tu masih ada fungsi, memang dhaif lah. Banyak perawi-perawi yang majhul, perawi yang tak dikenali. Ada soalan lain? Ya. Eksiden apa tadi Ustaz? Ha? Eksiden apa tadi? Oh, tak ada. Eksiden sikit. Tadi kata hadis daripada Zuhri kan, mengatakan ada satu hadis Ustaz mencerita pasal Nabi Muhammad suruh dapat wahyu, dia punya apa kes bunuh diri lah. Dia nak bunuh diri. Masa hadis daripada Zuhri, tapi hadis itu memang Ustaz kata lemah kan. Kenapa soalan sekarang ni kan masa tu yang tak dapat wahyu, Rasulullah tak dapat wahyu tu, ada kan nak bunuh diri tu, syariat masa zaman tu pun macam mana? Nabi terima wahyu yang pertama, surah Alaq 5 ayat kan. Lepas tu dalam hadis yang sahih sebut wa fataral wahyi, maka terputuslah wahyu seketika. Ada Imam Bukhari bawa satu riwayat daripada Zuhri, tapi Zuhri kata fima balaghana. Zuhri tak bagi sumber, dia terus kata pada berita yang sampai kepada kami, Nabi ni cuba untuk bunuh diri. Maka Nabi pun pergi ke puncak bukit. Nabi nak terjun daripada puncak bukit tu kerana dia sedih, seolah-olah Allah telah meninggalkan dia. Maka bila dia naik ke atas bukit, tabaddalahu Jibril, maka Jibril pun muncul kat dia, maka dia tak jadi buat. Okey, hadis ini dari segi sanadnya dhaif, kerana Zuhri dia tak sebut sumber. Kalau dia sahih sekalipun, dia tak jadi salah, sebab hadis ini dikritik oleh orientalis antaranya. Dia kata mana mungkin Nabi nak bunuh diri, Nabi maksum, mana boleh bunuh diri. Kita kata kalau pertama dia dhaif lah. Kalau ia sahih sekalipun, ia tak menunjukkan Nabi tak maksum, kerana ayat baru turun 5, syariat masih belum turun mengharamkan bunuh diri. Kalau syariat bunuh diri itu haram dah ada, dah tentu Nabi tak akan bunuh diri. Clear Ya Syekh. Okey. Kita cakap hadis ni dhaif sebab tafarrud daripada imam macam Syu'bah, rawi ni tak layak kami tafarrud. Boleh? Okey. Soalan faham soalan? Ini soalan advance kan? Ini soalan untuk orang yang advance lah. Maksud dia kata bila sebut tentang tafarrud, tadi kita bincang tentang gharib. Gharib ni maksudnya hadis tu seorang aja riwayat. Okey? Jadi kalau seorang aja riwayat, boleh tak kita nak ta'lil hadis tu? Ni kena faham ilmu bahasa orang hadis. Ta'lil hadis dalam ilmu hadis maksudnya nak melemahkan hadis. Tapi kalau ta'lil dalam fiqh, maksud dia nak cari illah, kan? Nak cari punca hukum. Ada orang fiqh tahulah. Tapi dalam hadis, ta'lil maksud nak lemahkan. Okey. Bila berlaku bersendiri dalam riwayat, seorang perawi yang tak berapa kuat dan bukanlah ashab, bukanlah anak murid kanan, seorang guru yang besar. Guru tu dia ada anak murid yang ramai, anak murid kanan pun ramai, macam A'mash, macam Zuhri. Okey? Dia riwayat satu hadis, tiba-tiba yang riwayat tu anak murid yang kecil, anak murid yang tak berapa melazimi dia, dan dia seorang-seorang je riwayat. Boleh tak kita nak dhaifkan semata-mata dia bersendiri? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Bahkan itulah yang banyak dalam kitab-kitab hadis. Tapi kita kena hati-hati. Bersendiri bukan illah. Bersendiri qarinah tadullu ala wujudil illah. Bersendiri itu bukan penyakit, tetapi bersendiri itu adalah petunjuk yang kuat untuk menunjukkan adanya penyakit pada riwayat tu.
Sebab kat dia tok guru yang besar. Kalau hadis tu memang sahih daripada dia, mana nak murid yang lain? Pasal apa nak murid yang lain tak riwayat? Maka yang menjadi penyakit untuk hadis tu bukan dia bersendiri. Dia tu tak ingat. Sebab tu dia seorang-seorang yang riwayat. Tapi kalau anak murid kanan, no problem lah. Kalau anak murid kanan, kita terima lah. Macam kalau Imam Malik riwayat pada Zuhri. Okey? Boleh? Dalam ni banyakkan daripada WhatsApp apa semua datang hadis macam-macam hadis. So kawan-kawan kita benar, kita cakap oh hadis ni lain. So apa kita punya modal ataupun apa kita punya dalil yang mengatakan yang benda tu lain. Sedangkan kita cuma okey, contohnya kita baca hadis atau tu kita pandang atau kita baca daripada Sahih Muslim. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya kalau kita pun tak belajar habis benda tu. Tapi dia kata mana kau tahu, bukan kau belajar hadis pun. Kan? Jadi kita cuma mendengar, mungkin kita mendengar daripada kuliah macam ni ataupun ni. Perkara-perkara yang kata kita yakin bahawa benda tu adalah ada sanad-sanad dia terputus ataupun ada benda. So, macam mana kita nak confirm dalam satu hadis yang kita kawan cakap tu sahih ataupun kita mendaifkan hadis yang dibawa. Gini, pertama sekali hadis ni dia tak boleh buat main-main. Selagi mana hadis tak dibuktikan dia sahih, maka kita tak boleh kata suka-suka ia sahih. Bila kita tak tahu, kita kena bertanya kepada ustaz-ustaz yang ada kepakaran. Ya? Selagi mana ustaz tu tak jawab soalan kita, maka selagi tu kita jangan sebar. Eloknya kita cuci tangan daripada menyebarkan satu benda dan komen pada satu benda yang kita tak tahu. Sebab Nabi dah bagi pesan lah. Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu berdusta bila dia sebar benda yang, bila dia cerita semua benda yang dia dengar. Dia tak semak dulu.